Assalamualaikum. Nama saya Ita Syazwani binti Muhammad Zaid. Nombor matriks 290596. Saya mulakan pembentangan ini dengan tajuk pengenalan. Pasukan Gerakan AM adalah barisan kedua dalam penugasan kepolisan Polis Diraja Malaysia. Pasukan Gerakan AM dahulu dikenali sebagai Pasukan Polis Hutan (PPH) dan telah ditubuhkan berasaskan kepada penubuhan Pasukan Pengawal Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (Malay State Guards) pada tahun 1826. Pasukan Gerakan AM PGA dibahagikan kepada beberapa batalion iaitu Batalion 1 PGA Ulu Kinta Perak, Batalion 2 PGA Kulim Kedah, Batalion 3 PGA Bidor Perak, Batalion 4 PGA Ceras Selangor, Batalion 5 PGA Simpang Renggam Johor, Batalion 6 PGA Bakri Muar Johor, Batalion 7 PGA Kuantan Pahang, Batalion 8 PGA Pengkalan Cepak Kelantan, Batalion 9 PGA Kubang Badak Terengganu, Batalion 10 PGA Sibuk Sarawak, Batalion 11 PGA Batu Kawah Sarawak, Batalion 12 PGA Miri Sarawak, Batalion 14 PGA Tawau Sabah, Batalion 15 PGA Sandakan Sabah, Batalion 16 PGA Kota Kinabalu Sabah, Batalion 17 PGA Lahad Datu Sabah, Batalion 18 PGA Senoi Praag Pengkalan Hulu Perak, dan terakhir Batalion 20 PGA Baluran Sabah. Peranan-peranan Pasukan Gerakan AM PGA. Pertama, untuk menjalankan operasi menentang komunis dan menghadapi kempen subversif oleh musuh-musuh negara. Kedua, menghalang dan mengawal serta menguraikan sebarang bentuk rusuhan dan lain-lain ancaman. Ketiga, memberikan bantuan kepada tugas-tugas AM Polis dalam melaksanakan tugas-tugas mencegah jenayah, membasmi perlanunan serta menyediakan bantuan logistik dan tenaga manusia. Huraian bidang komunikasi. Pasukan Gerakan AM amat mementingkan bidang komunikasi organisasi bagi membantu dalam pentadbiran organisasi dan dapat memberi kesan terhadap pencapaian matlamat organisasi seperti sistem pengurusan, kepimpinan, etika komunikasi, jaringan komunikasi dan pelaksanaan arahan. 2.1 Sistem pengurusan. Sistem pengurusan menerangkan cara organisasi mengatur diri mereka dalam struktur dan proses mereka untuk bertindak secara sistematik. 2.2 Kepimpinan. Seseorang pemimpin perlu menunjukkan cara tugasan yang dapat dilaksanakan dengan tugasan dan sentiasa mengawasi penyiapan tugas mereka. 2.3 Etika komunikasi. Komunikasi beretika mentarifkan rangka kerja atau set prinsip komunikasi yang boleh diterima yang sejajar dengan kod kelakuan atau kod etika menyeluruh dalam pasukan. 2.4 Jaringan komunikasi. Rangkaian komunikasi merujuk kepada arah aliran komunikasi. Komunikasi dapat mengalir dalam pelbagai arah dalam organisasi komunikasi dalaman dan boleh mengalir antara organisasi dan konstituennya komunikasi luaran. 2.5 Pelaksanaan arahan. Keberkesanan komunikasi organisasi dalam pasukan Gerakan AM amatlah dititik beratkan kerana setiap arahan yang disampaikan untuk pegawai kanan polis dan juga pegawai rendah polis perlu mengikut hierarki pangkat. Okey, seterusnya 3.0 ialah amalan-amalan
Komunikasi. Okey, amalan komunikasi terdapat 4, iaitu komunikasi operasi dalaman, komunikasi operasi luaran, komunikasi tidak formal dan komunikasi personal. Okey, komunikasi operasi dalaman ni dia lebih melibatkan komunikasi dalaman yang melibatkan hubungan secara langsung sesama pegawai kanan, PKP dan anggota rendah ataupun APR dalam cawangan KOM. Okey, komunikasi dalaman ni turut dikenali sebagai hubungan antara rakan setugas melalui interaksi semasa operasi atau tugas rasmi dan tidak rasmi. Okey, manakala 3.2 ialah komunikasi operasi luaran. Komunikasi operasi luaran ni dia melibatkan satu bentuk komunikasi yang berbeza antara tempat ataupun individu lain. Okey, sebagai contoh, komunikasi daripada cawangan PGA 1 kepada PGA 2. Okey, komunikasi ini dikira sebagai komunikasi secara tidak langsung dan komunikasi ini dia perlukan alat komunikasi untuk menghubungkan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Okey, sebagai contoh alat komunikasi yang diperlukan ialah telefon, talian rangkaian MSNet email. Okey, rangkaian MSNet email ni adalah satu rangkaian pasukan dalam jabatan pasukan ataupun lebih detail lagi pasukan gerakan ARM, okey, yang mereka gunakan untuk berhubung. Okey, untuk mendapatkan info dan maklumat. Dan seterusnya ialah utusan bentuk semboyan yang dilakukan oleh pasukan gerakan ARM. Dan ketiga, komunikasi tidak formal. Seterusnya ialah komunikasi tidak formal merupakan hubungan bahagian komunikasi pasukan dengan pihak luar yang tiada kaitan dengan pasukan rasmi. Okey, dengan lebih jelas, bukan pasukan gerakan ARM. Sebagai contoh, pembekal pakaian syarikat lain lah yang tidak sama dan tiada kaitan langsung dengan pasukan. Okey. Dan komunikasi ini tertumpu dengan pihak ketiga seperti komunikasi dengan pembekal pakaian rasmi PGA, pembekalan alat talian komunikasi pasukan seperti pihak Telekom Malaysia, syarikat pembuatan telefon bimbit seperti Motorola. Okey, dan akhir sekali amalan komunikasi personal. Okey. Akhir sekali komunikasi personal. Okey, komunikasi personal selalunya menghubungkan antara dua individu atau dalam bentuk kumpulan anggota yang ramai secara langsung seperti penyelia dan anggota yang berada di dalam shift. Selain itu, komunikasi antara anggota di dalam shift lain juga dikenali sebagai komunikasi personal yang tidak melibatkan utusan-utusan atau perkara yang rasmi dan bersifat lebih santai antara anggota di dalam pasukan gerakan ARM, atau lebih penceritaan komunikasi mereka lebih kepada benda-benda personal, benda-benda santai yang tidak melibatkan benda rasmi. Saya Alwis Amu Ana Antigal, nombor metrik 290564 dari Pusat K, Kota Kinabalu, Sabah dan ingin membentangkan sambungan tugasan komunikasi organisasi. 4.0 Kesan amalan terhadap pencapaian matlamat organisasi. Setiap amalan dalam bentuk komunikasi sudah tentunya memberikan kesan terhadap sesuatu organisasi, terutamanya terhadap pencapaian matlamat organisasi. Antara kesan-kesan amalan terhadap pencapaian matlamat organisasi adalah seperti berikut. 4.1 Melancarkan urusan bahagian komunikasi dan organisasi pasukan gerakan ARM PGA. Tambahan, dari segi operasi yang akan dijalankan oleh setiap pasukan memerlukan komunikasi yang amat baik bagi merealisasikan matlamat operasi yang dijalankan oleh setiap anggota pasukan. Seterusnya, 4.2 Memantapkan pengurusan aset dan pengurusan sumber manusia di dalam pasukan. Selain daripada memantapkan sistem pengurusan aset dalam pasukan, pengurusan sumber manusia juga turut mendapat kesan yang amat baik jika komunikasi dalam pasukan dapat dikekalkan dan diuruskan dengan baik. 4.3 Mengangkat dan memertabatkan di bahagian komunikasi dalam organisasi PDRM. Dua aspek utama pengurusan dan komunikasi saling berhubung kait antara satu sama lain dan hal ini dapat mengangkat dan memertabatkan bahagian komunikasi dalam organisasi Polis Diraja Malaysia PDRM, khususnya pasukan gerakan ARM. 4.4 Mewujudkan kerjasama di kalangan atasan dan bawahan. Pengurusan terbaik ini sudah tentunya mempunyai komunikasi yang baik
antara pihak pengurusan atasan terhadap organisasi. Pencapaian ini sekaligus membina semangat berpasukan dan meningkatkan kerjasama antara rakan sekerja atau pasukan. 4.5. Mengekalkan dan meningkatkan mutu kerja yang baik dan berpotensi untuk maju serta bersesuaian dengan keperluan bahagian komunikasi dan pasukan PGA serta aplikasi peralatan perhubungan yang terkini. Matlamat dan info dapat diperolehi dan diterima dengan baik dengan jelas. Pegawai dan anggota dapat berkomunikasi dengan baik dan sudah tentunya dengan komunikasi yang baik serta jelas mampu menjadikan setiap operasi berjaya dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Hidayah binti Mustafa. Nomor metrik 290765 5.0. Bagaimana amalan komunikasi dapat dipertingkatkan untuk organisasi tersebut? Yang pertama, komunikasi bersemuka. Berkomunikasi secara bersemuka dianggap sebagai kaedah yang paling bermanfaat dalam memastikan maklumat dan pengetahuan dikongsi bersama dalam kalangan ahli. Ini kerana komunikasi bersemuka akan memberikan kesan pemahaman yang lebih berkesan. Aktiviti komunikasi bersemuka boleh dilaksanakan melalui yang pertama, mesyuarat jawatan kuasa pengurusan, yang kedua, perjumpaan staf secara berkala, yang ketiga, perhimpunan staf secara berkala, dan yang keempat, taklimat secara berkala. Seterusnya, penggunaan email sebagai saluran komunikasi merupakan komunikasi penting dalam pejabat awam, khususnya penyebaran maklumat berkaitan majlis, kursus, latihan, berkeliling, notis, mesyuarat dan lain-lain. Yang ketiga adalah web. Maklumat yang disalurkan melalui laman web bukan sahaja dapat dicapai dengan mudah, malah ia juga dapat dimanfaatkan oleh orang awam. Maklumat di laman web mesti dikemaskini secara berkala dan diselenggarakan dengan berkesan. Yang keempat, newsletter. Bagaimanapun, newsletter yang diterbitkan perlu konsisten dan memaparkan maklumat yang tepat dan menepati kumpulan sasaran. Seterusnya adalah papan notis. Papan notis perlu diselenggarakan dengan baik supaya hanya maklumat yang terbaru sahaja dipaparkan untuk maklumat masing-masing. Papan notis ini penting dalam menyalurkan maklumat kepada staf di tempat-tempat yang strategik. Seterusnya, kesimpulan, komunikasi bukan sahaja penting untuk sesuatu organisasi, malahan terhadap rutin harian manusia. Walaupun komunikasi sering berubah mengikut kesesuaian masa, namun ia tetap menghala ketujuan yang utama, iaitu untuk menyampaikan info serta maklumat daripada satu individu kepada individu kedua. Selain itu, komunikasi juga yang baik dapat mengekalkan kedamaian dan memupuk semangat kerja berpasukan di antara pasukan yang berkhidmat dalam pasukan gerakan PGA. Terima kasih.